Jadi bila ahli tasawuf menyebut dalam karya mereka, aku terlalu dekat dengan Tuhan, tidak ada jarak dengannya, dan bahasa-bahasa yang seumpama dengannya, fahamilah bahawa ungkapan-ungkapan itu adalah menjelaskan tentang zauq, iaitu ma'rifatus sifat, bukan ma'rifat hakikat zatnya. Rasa terlalu dekat dengan Allah. Jadi orang tak faham kok, mengingat Tuhan ni ada tepat. Ya mari pada hari tak sedar kawan ni sebut ikut jalan zauq. Jadi orang-orang yang nak baca kitab-kitab tasawuf berat-berat, sebab itulah sebahagian ahli tasawuf mengharamkan. Dan pengharaman ini bukan berarti sesat kitab itu, tapi dibimbangi ketidakmampuan orang untuk memahami maksud sebenar pengarang kitab. Maka sebab itulah sebahagian ulama mengharamkan orang membaca kitab-kitab khusus karya-karya Al-Imam Ibn Arabi, seperti Futuhat Al-Makkiyah, Fususul Hikam dan sebagainya. Sebahagian ulama mengharamkan orang baca. Pengharaman ini seperti yang saya katakan, bukan nak beritahu kitab itu tak betul, kitab itu mengandung ajaran yang menyeleweng, tidak, tapi ketidakmampuan orang nak memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab itu. Boleh jadi macam-macam. Saya pernah sekali bercakap dengan seorang penuntut ilmu dari tanah Arab yang membuat kajian tentang karya-karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, karya Sufi Al-Insan Al-Kamil, termasuk kitab-kitab yang diharamkan pembacaan untuk orang ramai. Jadi sudah tentu orang ini berkemampuan mengkaji dari segi bahasanya sebab dia orang Arab, tapi belum tentu dia boleh memahami isi kandungannya, sekalipun dia reti bahasa. Belum tentu. Jadi bila saya berbicara dengan dia, dia kata antara persoalan yang dibangkitkan, kenapa tokoh-tokoh seperti Ibn Arabi dan termasuklah yang sedang dikaji Al-Jili menggunakan bahasa-bahasa simbolik, tidak direct. Dia guna bahasa-bahasa yang menunjukkan makna-makna, kalau difahami secara zahir, boleh menunjukkan, mengandungi makna-makna menyeleweng dan sesat. Lalu dijelaskan bahawa mereka ini menggunakan ungkapan-ungkapan, istilah-istilah dan juga penjelasan-penjelasan dengan gaya bahasa simbolik. Ada sebab-sebab. Jadi persoalan yang ditimbulkan, kenapa dok kabur terang-terang direct gitu je? Contoh tadilah, contohnya ahli tasawuf menggunakan ni bahasa-bahasa orang yang sedang dalam keadaan mabuk perasaan ni. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Bahasa-bahasa orang mabuk. Orang tahu belaka dalam jubahmu tak ada orang lain, mu je ada dalam tu. Tapi dia mengungkapkan tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Ini bahasa-bahasa ahli tasawuf dan yang seumpama dengannya. Jadi ini bahasa-bahasa ruhaniyah. Sebab itu tidak sewajarnya orang yang bukan ahli dengar benda ni. Apatah lagi cuba nak memahami, dengar pun jangan dia dengar bahasa-bahasa macam ini. Tapi nak ceritanya persoalan timbul, kenapa ahli tasawuf menggunakan bahasa-bahasa simbolik macam ni? Tak kabur terang-terang hurai dengan molek biar jelas terang gitu. Buat apa dah buat gitu? Pertama sekali saya kata, malangnya pengarang kitab ini sudah mati, sudah meninggal. Kalau dia ada, patutnya mau kena tanya dia. Mau kena tanya tu pengarang kitab tu. Tapi kalau kena mati dah. Saya kata, yang kedua, mu tak payah tanya ahli tasawuf lah. Mu tak payah muskil terhadap kalam ahli tasawuf. Kata-kata seperti ini juga ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi.
Persoalannya, kenapa Nabi pun guna bahasa macam tu? Kita tanya gitu sih. So apa Nabi tak khabar direct je, Nabi guna bahasa-bahasa yang hampir-hampir sama diguna pakai oleh ahli tasawuf. So apa Nabi tak khabar terang je? Saya beri contoh. Tidakkah kita mendengar hadis yang sahih Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ihwal qurbah, keadaan-keadaan dekat manusia dan dengan Tuhannya, dan semua orang tahu hadis ini, iaitu ketika Nabi nak mengungkapkan martabat dekat dan kasih Allah Ta'ala terhadap hambanya, dijelaskan dalam bahasa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku kasih kepada hamba-Ku itu, akulah yang menjadi pendengarannya. Seolahnya hadis ini beritahu, seolahnya Tuhan sudah jadi manusia dah, berdasarkan zahir ayat ni. Tu saya kata, mudak ya cari tanya ahli tasawuf lah. Dalam hadis pun banyak ayat ni. Apa Nabi tak khabar sebut guna bahasa gini juga? Berarti mu kena ngaji lagi. Kena tahu sebab-sebab. Nabi pun mengguna ungkapan ni. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Akulah yang jadi tangannya, yang dengannya dia memukul. Dan ila akhiril hadis. Zahir hadis ni seolah nak kabarnya Tuhan tu jadi manusia. Tapi siapa yang berani berpegang seperti itu? Tidak ada orang, kecuali yang sesat. Tidak ada orang berani berkata demikian. Tapi persoalannya, kenapa Nabi sebut macam tu? Tanya Nabi. Nabi sama juga, Nabi pun sudah wafat juga lah. Tapi nak kabarnya, bila ahli tasawuf cakap gitu, soal banyak. Mudah sedar dan ahli Nabi pun ada juga bahasa-bahasa ni. Begitu je nak kabarnya. Jadi ihwal qurbah ini hal-hal yang perlu dijelaskan.